Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Hari ini, menu Suri akan menunjukkan cara penyediaan udang masak lemak cili padi yang sangat sedap dan juga mudah untuk disediakan. Udang masak lemak cili padi ini adalah inspirasi dari masakan dari Negeri Sembilan, iaitu salah satu buah negeri yang terkenal dengan masakan masak lemak cili padi. Yang istimewanya, resepi udang masak lemak cili padi yang kita akan masak hari ini tidak menggunakan sebarang bawang. Kepada semua, jangan lupa like, subscribe, tekan loceng, share dan komen ya. Jom ikuti cara menu Suri menyediakan udang masak lemak cili padi. Jom masak! Untuk masakkan udang masak lemak cili padi ni, saya menggunakan setengah kilo udang yang bersaiz sederhana besar, kacang boncis, terpulang kepada banyak mana nak guna. Antara bahan lain ialah 2 batang serai yang diketuk, cili padi, 2 inci kunyit hidup, boleh tengok di sini, dan 1 asam keping yang dibelah 2. Untuk masakan ni, saya menggunakan 1 kotak kecil santan. Okey, di sini saya akan menunjukkan cara saya membersihkan udang. Bahagian depan kepala dan mata dia yang tajam ni kita potong kesemuanya. Kemudian di bahagian kaki di kepala kita potong, buang kesemuanya. Boleh tengok di sini. Di bahagian ekor pun kita potong, bahagian tajam ni kita potong. Okey, boleh tengok di sini. Kemudian ambil garpu, kita cocok bahagian belakang sedikit. Ini untuk mengeluarkan tahi udang. Boleh tengok di sini. Panjang macam ni kita panggil dia tahi udang. Tahi udang ni kalau makan tak sedap, dia berpasir. Okey, saya tunjukkan sekali lagi. Di bahagian belakang cocok sedikit dengan garpu dan tarik perlahan-lahan. Boleh tengok di sini. Ini dia kita panggil tahi udang. Buat sehingga habis. Okey, boleh tengok di sini semua udang telah dibersihkan. Untuk kacang boncis pula, di bahagian atas kita potong sedikit dan tarik perlahan-lahan. Ada tali di bahagian tepinya. Tali ni kalau kita makan, masak, tergigit tak sedap, keras. Buat sekali lagi. Okey, boleh tengok ni tali di bahagian tepi kacang boncis. Kita buang kesemuanya ya. Setelah tu kita potong kacang boncis. Di sini saya potong anggaran dalam 1,5 inci. Kita potong kesemuanya. Boleh tengok saya potong macam ni. Potong ke semua kacang boncis dan kita ketepikan. Kemudian kita ambil kunyit hidup, kita hiris nipis. Kunyit hidup ni kita hiris nipis supaya bila kita kisar nanti dia betul-betul hancur. Boleh tengok di sini, saya hiris kunyit hidup macam ni. Kemudian kita masukkan kunyit hidup ke dalam pengisar. Kita masukkan juga cili padi. Cili padi terpulang kepada masing-masing nak masuk banyak mana. Masuk lagi banyak lagi sedap. Kemudian masukkan sedikit air. Dan kita boleh kisar sehingga betul-betul hancur. Setelah bahan kisar dikisar halus, bolehlah dimasukkan ke dalam kuali. Masukkan juga 2 batang serai yang telah diketuk. Masak sehingga bahan kisar mendidih. Setelah bahan kisar mendidih, boleh masukkan santan. Masukkan kesemuanya. Kalau santan terlalu pekat, boleh tambah sedikit air. Kemudian kacau bahan tumisan dan juga santan sehingga sebati. Sewaktu memasak, gunakan api yang sederhana besar dan santan hendaklah sentiasa dikacau. Setelah santan agak mendidih, boleh masukkan udang. Masukkan kesemuanya. Kemudian masukkan juga asam keping. Kemudian kacau lagi sehingga udang tercampur rata. Kemudian bolehlah masuk garam secukup rasa.
Kacau lagi sehingga garam larut. Masa memasak udang masak lemak cili padi ni memang hendaklah selalu dikacau sebab kita tak mahu santan kita naik minyak ataupun berketul. Kalau santan naik minyak atau berketul bila makan nanti tak sedap. Jadi kita kena kacau selalu. Okay, kita boleh tengok di sini udang pun dah masak. Udang telah bertukar warna. Kemudian boleh masukkan sayur kacang boncis. Masukkan ke semuanya. Sayur kacang boncis ni kita masuk akhir sekali sebab kita tak nak kacang boncis terlalu lembut. Kalau kita makan tu masih ada rasa rangup daripada kacang boncis. Kacau kacang boncis sehingga masak. Kalau nak tahu kacang boncis sudah masak, dia akan berubah warna. Boleh tengok di sini, kacang boncis pun dah berubah warna. Kita boleh padamkan api. Okey, udang masak lemak cili padi telah pun siap dan sedia untuk dihidangkan. Mudahkan menyediakan udang masak lemak cili padi cara menu suri? Menu ni amat mudah disediakan dan mesti dicuba. Dalam penyediaan udang masak lemak cili padi ni, penggunaan santan yang pekat amat penting. Begitu juga dengan penggunaan serai kerana serai memberi aroma dalam masakan. Penggunaan kunyit hidup juga memberi warna yang cantik untuk masakan dan juga rasa yang tersendiri. Cili padi pula bahan utama yang digunakan. Selain memberi rasa, aroma daripada cili padi amat menyelerakan. Selamat mencuba ya. Terima kasih. Bye.